Okay, so today we're going to start with just a short summary for chapter 5, the state of matter. Okay, so before we start, I just want to remind you that next week you're going to have a quiz 3, and at the same time, I think on Wednesday. Okay, Wednesday pukul 9 malam. So just stand by for quiz 3 next week. Okay. Okay. Kita nampak tak skrin saya? Nampak tak dekat skrin? Saya share skrin. Tak ada. Okay. Kita nampak tak? Tak nampak lagi. Nampak. Tak Enggak, lagi. enggak ada. Okey, Doktor. Kita nampak Okay. So today we going to very fast about chapter 5, state of matter. So basically this chapter involve with the what we call as the properties of matter. Okay. As you all watch the video. Okay. So it's all about the states of matter, gas, liquid, and also solid. Okay. Other than that, you also learn about the formula that we always use. Okay, we always apply in to solve. Okay, to solve a question that based on calculation. Okay, so here is the objective. Okay, so basically if you have a look at the whole chapter, actually we are focusing on the gas in this chapter. Okay, the calculation. Okay, so here you can see the most important in this chapter is the gas law. Okay, the gas law is very important for this chapter. Okay, so in this chapter we have Boyle's law, Charles' law, and also Avogadro law. Okay, instead of that, we also have what we call as Dalton's law. Okay. Okay, so this part is very important. Okay, so that you I hope that you can try to do the tutorial that I gave this morning. Okay, the PDF file. Okay. Okay. So when we talk about gas, okay, when we talk about gas, we always refer to the molecular theory of gases. Okay, so basically, as you all know, that gas is always moving. Okay, the molecule gas is always moving. So that's why we're focusing on the kinetic properties. Okay, so to understand the properties of gases, okay, so basically you will have you need to know the basic formula for ideal gas, which is PV equals to nRT. Okay, so this formula is very important. Okay, and
Okay, so the theory, just read it, okay? Just read all this theory, okay? So basically, Boyle's law, okay, is depending on these two parameter, which is a volume and also pressure. Okay. So here, okay, so you can see the volume is directly proportional to 1/P. Okay. So in this case, the volume is inversely, okay? The volume is inversely proportional to pressure. Okay. Kalau kat sini, awak nampak dia adalah direct proportional kan? Berkadar terus, betul? Tapi kamu kena tahu bila dia berkadar terus, dia kena 1/P. Okay? So jangan salah faham kat sini, okay? Yang kamu kena tahu adalah volume mesti inversely proportional. Okay? Inversely proportional to pressure. Okay? Inversely proportional ni apa? Berkadar songsang. Berkadar songsang. Okay, good. Okay? So for you to implement this, for you to use these two, this Boyle's law equation, you must know that the temperature, okay, the temperature must be constant. Okay, must be constant. Okay. Okay, so we go for the next part is the formula. So basically, daripada formula yang kamu dapat ni, okay, bila kamu tahu dia V berkadar songsang dengan pressure kan, so kamu akan tulis dalam formula dalam bentuk macam ni, V lepas tu simbol V berkadar terus dengan 1/P. Okay, lepas tu bila daripada ungkapan ni kamu nak masukkan formula, kamu akan pindahkan P ni ke V ni. Jadi V sama dengan K. Kita tak boleh samakan satu. Okay, sebab kita tahu dia constant. Lain gas, lain dia punya properties. Okay, constant ni bergantung kepada jenis gas. Okay, size gas. Itu dia punya constant. Okay. Okay. So sebab tu adanya formula yang tu PV equals to K. Okay, so now we go for the next part is the formula. Formula ni sangat penting sebab ini yang kamu akan directly use in any calculation. Okay. So P1, V1 equals to P2, V2. Okay. So basically 1 ni kita assume dia sebagai initial state. Okay, keadaan asal. Yang ni bila dah perubahan dia akan mengalami, dia akan ada satu takat kita panggil sebagai final. Okay, so kena ada initial dan final condition. Okay. So hint yang saya boleh bagi kat sini, kalau soalan tu ada info, by the time you read the question and then you try to extract the info, make sure you get the you at least you perlu buat macam ni berapa dia punya pressure, lepas tu V dia berapa pressure dia, so P2 berapa pressure dia, V2 berapa pressure dia. Then kamu akan nampak kesinambungan formula ni sesuai untuk Boyle's law. Okay, so sebab tu kamu akan guna P1 V1 equals to P2 V2. Okay, sebab kamu akan jumpa macam-macam soalan. Okay, macam-macam soalan. Tapi dia akan bergantung kepada the way you extract the information from the question. Okay. Okay, next. So by the time you want to understand the graph, okay, so you must know that when you have a graph, P versus V, pressure versus volume. Okay, so you mentioned just now, okay, that P is inversely proportional towards volume. Okay, so that's why kita akan dapat graph yang melengkung macam ni. Okay, ini adalah graph yang menyatakan dia adalah inversely proportional. Okay, memang ini bentuk dia. Tapi bila kamu tulis dalam prepare graph,
P versus pressure versus 1 over V, ataupun sebaliknya ataupun V versus 1 over P. Sama je keadaan dia. Okay? So kalau contoh kamu ada graf yang P pressure versus 1 over volume, okay? Awak akan dapat satu graf direct proportional. Ini graf adalah graf linear. Okay? So nilai K itu sebenarnya adalah dia punya slope. Okay, tak apa, yang ni kita akan pergi go through kepada chapter 6. Okay, yang tu dalam chapter 6. Okay. So saya cuma nak mention kat sini, ini adalah graf yang berbeza bentuknya bergantung kepada apa keadaan parameter tersebut. Okay, itu yang penting kamu kena tahu. Okay, macam PV. Bila PV versus P, okay, yang ni maksudnya nilai P dia akan constant. Okay, graf ni berbentuk constant. Dia tak mengalami perubahan pun. Okay, macam awak tengok dekat apa? Macam cerita-cerita yang guna apa yang degupan jantung tu. Kalau orang mati kan dia constant je kan? Betul tak? Kelas? Betul. Okay. So constant tu kalau kat sini keadaan dia tak mengalami perubahan apa-apa. Okay? Itu maksud dia. Okay, constant. Okay. Okay, untuk example 1 ni ada masalah tak? Tak ada So saya proceed dengan example 2. Okay, dekat sini kamu tengok dekat unit dia adalah, pressure dia adalah millimeter mercury kita panggil. Okay, millimeter mercury ni apa maksud dia? Dia adalah unit pressure, okay, unit tekanan, okay, salah satu unit tekanan. Tapi kamu kena tahu apa dia punya, macam mana kamu nak ubah unit tu, okay. So kalau 1 atm sama dengan 760 mm mercury, okay. Okay ke semua? Okay, Doktor. Sebab saya perasan bila dia start pertengahan semester sampai ke hujung semester akan macam lemau sikit. Okay, tapi saya faham itu memang normal. Okay, okay, yang penting dekat sini kamu kena tahu how to convert the unit. Okay, I believe that most of you tak ada problem dengan calculation sangat, tapi pertukaran unit selalunya akan problem. Okay, when you try to convert the unit. Okay? Conversion unit dalam test dia bagi. Okay, I hope that tak ada. So yang tu kamu saya tak pasti, tapi dia macam ni. If the question is about like macam required to convert the unit, then we will provide in the question. Okay, we will provide the what we call the formula yang relate. I mean the constant value, semua tu akan diberi. Okay? Okay. Okay, Boyle's law ni saya rasa tak terlalu doesn't give you a headache. Okay? Yang Charles law ni a bit confused. Okay, so kat Charles law ni you need to be careful more. Okay, so according to Charles law, the volume is directly proportional towards temperature. Okay, so basically kalau kamu dah have a look at the video in total maksudnya keseluruhan tu, you will see that temperature basically we will use in degree Celsius. Okay, we always see question comes out as a degree Celsius. Okay, but you need to know, you need to change to Kelvin whenever you apply Charles law.
Boleh faham? Boleh. So, bila soalan tu tanya, dia bagi contoh temperature, dia bagi 25 degree Celsius. So, kalau kamu nak guna Charles law, kamu kena tahu, kamu kena tukar kepada Kelvin. Okay, so how to convert from degree Celsius kepada Kelvin? Tambah 273. 273.16. Okay, good. Okay, so kalau 25 maksudnya 25 degree Celsius ni tambah dengan 273.15 Kelvin. So dapatlah 298.15 Kelvin. Okay, itu cara dia. Boleh? Boleh. Okay, ini cara untuk tukar unit. Okay? Okay, good. Okay, so kamu dah faham. Okay, maksudnya kamu dah tahu yang Charles law ni volume kena berkadar terus dengan temperature. Okay, so by the time you want to put these two parameter in a formula, okay, so this T kamu akan bawa ke sebelah. So dia akan jadi bahagikan. Okay, so V over T sama dengan K. Okay. Okay, dekat part slide yang ni, dia just nak cerita berkenaan dengan how the formula is derived. Okay, tapi yang paling penting dalam formula, kamu akan guna formula yang ini. Selalunya dalam gas, dia akan menilai daripada keadaan initial kepada keadaan final. Okay, so sebab tu kat sini, dalam formula ni, ini yang kita selalu guna formula yang selalu in calculation. Okay, so sebab tu dekat sini kita ada satu V1 bahagi T1 sama dengan V2 bahagi T2. Okay, so yang ni kamu kena tahu formula ni. Okay, so dalam mind map nanti assignment, saya harap kamu boleh lukis macam ni chapter 5 and then pergi kepada contoh Charles law. Charles law, lepas tu kembangkan Charles law tu apa? V1 bahagi T1 sama dengan V2 bahagi T2. Kalau Boyle's law, tulis Boyle's law apa? PV, P1, V1 equals to P2, P2. Okay? Simple kan? Macam tu je. Okay? Okay. Saya dah explain berkenaan dengan how to convert the unit. Okay. Okay, kenapa? Okay, kenapa you need to change the unit? Okay, whenever you use Charles law. Okay, sebabkan ini. Okay, so bila kamu, by the time you want to draw a graph, okay, volume versus temperature in Kelvin unit, kamu akan dapat graf yang linear. Okay, bila graf linear y equals to mx plus c, okay, ini unit untuk linear okay. So m ni adalah slope dia adalah k. Okay, so dalam keadaan ni dia adalah x adalah t, y sama dengan volume. Okay, so dekat sini this is what we call as directly proportional. Okay, berkadar terus. Okay, volume terhadap temperature berunit Kelvin. Okay, so in other case, okay, bila volume versus T juga, okay, but in a different unit, degree Celsius, so you will see there is a what we call as a partition kat sini. Okay, dekat sini kita ada Y ataupun kita kata C intercept. Okay, dalam case yang ni kita anggap C ni sama dengan lebih kurang kosong lah. Okay, tapi dekat sini dalam T degree Celsius ni C intercept. Okay, so dia ada value dekat sini. Okay, so sebab tu nak mudah, okay, kamu kena guna temperature dalam unit Kelvin. Okay, boleh?
Boleh doktor. Okay, sebab tu saya advise you all untuk bila dapat soalan dalam unit temperature dalam unit degree Celsius, tukar dulu kepada Kelvin. Okay? Okay, so ada apa problem tak dengan example 1, example 2? Tak ada. Tak ada Okay. Okay, dekat sini, dekat slide ni, yang kotak ni adalah macam proportional ni simbol proportional. Okay? Okay. Rumus ni awak guna bila soalan ada menyatakan different pressure, different volume dan different temperature. Okay, bila semua ni different, so kamu boleh guna pakai formula ni pada keadaan initial ataupun final. Okay, so kamu kena tahu formula mana yang kamu kena, yang sesuai untuk dipakai. Tak semua formula sesuai untuk dipakai. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab bila formula tu sesuai dipakai, kita akan dapat jawapan akhir. Kalau kamu tak dapat jawapan akhir tu, maksudnya soalan tu tak, maksud saya formula tu tak sesuai untuk digunakan. Okay? Okay. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Sebelum saya proceed. Example 1. Doktor? Ya? Example 1. Example 1. No, atas sikit. Kejap Okay. Okay. Example 1, okay? Saya cuba pakai formula yang saya jumpa apa semua, tak dapat jawapan lah. Oh, ya ke? Okay, saya cuma nak tengok pada keadaan STP ni apa yang awak faham? STP ni adalah standard conditions for temperature and pressure kan? Yes. Okay, so dekat sini kamu dah ada volume, kamu ada temperature, kamu ada pressure. So ada 3 parameter kat sini. So kamu kena guna formula yang ni, kan? Okay, so bila kamu dah kira, kamu dapat apa? Sekejap. Tapi Okay, pada keadaan STP ni, dia ada satu keadaan khas di mana volume dia ada, sorry. Temperature dia adalah 273.15 Kelvin. Pressure dia 1 atm. Pressure dia 1 atm, okay. Lepas tu apa? Volume dia? 25.5 liter. Okay, 25.5 liter. liter. Bukan volume tu yang kita nak cari ke doktor? Mana? Volume yang kita cari kan? Okay. Volume tu yang kita nak So cari. tak apa, kita hold dulu. Tak apa, volume tu kita hold dulu. Okay. Okay, so pada keadaan standard, kenapa suara saya macam dengar balik Ada orang lain bukan? Ya? Okay. So sekarang kita guna pakai pressure dengan temperature je lah. Okay? So dalam keadaan STP, kamu akan masukkan nilai pressure dia 1 atm. Okay, dekat keadaan ni, kamu nampak tak pressure dia 1 atm kan? Tapi dekat soalan 153.3 kilopascal.
Kena tukar. Betul. Okay. So satu ATM sama dengan berapa? 730 kalau saya silap. Berapa? 101. Yes. 101,325 kilopascal. So nilai ni yang kamu kena guna masuk dalam formula. Okey. Okay. Kalau saya tak ada masalah. Kalau contoh kamu nak tukar 153.3 kilopascal ni kepada ATM pun tak ada masalah. Mesti sama. Yang penting salah satu kena convert. Okay? Tapi temperature macam mana? Faham tak? Okey. Faham. Okay. Tapi dalam kes ni apa-apa pun temperature kena Kelvin. Itu memang syarat wajib. Bukan sunat dah. Wajib. Okay? Okey, kalau pressure memang kena ATM lah. Macam saya cakap tadi, okay. Dia bergantung. Okay, dalam kita belum sampai lagi PV equals to nRT Kalau PV equals to nRT, dia kena ada satu orang kata macam pressure tu kena atmosphere ataupun kilopascal. Itu kena pilih. Tapi dalam soalan macam ni, kamu boleh pilih mana-mana pun. Sebab ratio dia tetap sama. Okay? Okey. So, contoh dalam keadaan ni, pressure kamu nak tukar yang stand STP ni 101 kan? So yang pressure dekat soalan ni biar je lah dekat sini 153.3 kilopascal. Dia kiri kanan unit kena sama baru dia boleh cancel out. Okey, faham. Okay? Jadi temperature ni kena tak payah tukar sebab dia 298 kan? Okay? So kat sini temperature ni satu ATM, sorry. Temperature kat sini dia jadi 273.15 Kelvin. Jadi volume 2 dia berapa? Okay? Kalau volume kat sini unit dia liter, awak letak 25.5 liter kan? So dekat volume final ni dia akan unit liter. Boleh faham? Okey, faham. Okay? Okey, thank you doktor. Okay, sama. Okay, example 2 ni saya rasa demo kepada technical part. Okay? Kena dengan piston. Kamu boleh tengok refer dekat pemahaman dekat gambar ni Okay, now let's look for the Avogadro law. So Avogadro law, the same concept. Cuma dia menggunakan parameter volume dan number of mole. Okay? So dalam case ni, Avogadro state that a volume is directly proportional to number of mole. Okay? So dekat sini kamu akan jumpa formula kita panggil sebagai V1 bahagi N1 sama dengan V2 bahagi N2. Yang ni selalu kita guna pakai dalam formula. Okay? Yang ni. Okay, now hasil gabungan daripada Boyle's law, Charles law, Avogadro law ni sebenarnya dia membentuk satu formula khas ataupun dia menjadi formula basic kepada ideal gas law, okay, iaitu kita panggil sebagai PV equals to nRT. Okay, dalam kes ni bila kamu nak guna formula ni, kamu kena be very careful with the unit that you use. Okay, sebab ni nilai dia akan menjadi lain bila kamu guna different pressure dan different volume. Okay, dua parameter tu kalau tukar unit jawapan salah. Jadi kena be very careful. Okay, so dekat sini daripada ideal gas equation ni kamu tengok R dia depends kepada unit pressure dan volume. Okay, sebab tu bila unit pressure dia atmosphere ATM ni dan unit volume dia liter ataupun dm cube, so R value yang kamu guna pakai adalah 0.08206. Itu memang syarat dia. Okay,
Kalau unit pressure dia adalah bentuk Pascal, bukan kilopascal dia Pascal, okay? Dan unit volume dia adalah meter cube, kamu boleh guna directly 8.314. Okay? Boleh faham ke? Okay, saya harap kamu faham Boleh. Dan unit lain bagi R constant adalah Joule per mole per Kelvin. Okay? Dalam bila nak guna ideal gas equation, temperature mesti kena temperature mesti Kelvin. Okay? Doktor kenapa? Kena hafal yang mana? Yang juga tu lah. Yang nilai ni? Nilai ni ke? Okay, yang ni sebenarnya kena hafal. Okay, macam contoh, kalau kamu buat calculation PV equals to nRT, buat exercise maksud saya, kamu akan dapat trace dua nilai ni dia bergantung kepada nilai unit yang kamu guna. Jadi dua nilai ni maksud saya, kalau kamu banyak buat exercise, kamu tak perlu nak hafal sebenarnya. Okay, kamu akan tahu terus R sama dengan 0.0826. Lagi satu, R sama dengan 8.314. Dua nilai ni dia bergantung kepada unit. Kamu faham unit tu, maksudnya kamu tahu nilai mana yang kamu nak pakai. Okay, boleh Boleh. Boleh doktor. Okay. Okay, so saya skip yang mana-mana Okay. Okay, kat sini ada unit torr kan? Okay, 1 ATM sama dengan 760 torr. Okay, kamu kena tukar unit. Boleh? Yang ni dah buat ke? Calculation? Saya nak bagi tahu terus terang chapter 5 dan ke atas memang banyak calculation. Kamu tak boleh just tengok video saja, kamu kena practice. Kalau kamu just tengok video saja dan kamu tak buat calculation, kamu akan menghafal. Terus terang saya cakap, memang kamu akan menghafal nanti. Okay? So instead of menghafal dan kamu perlu menghafal lebih banyak subjek lain, saya nasihatkan kamu untuk buat exercise. So bila kamu buat exercise, macam example ni kamu try calculate sendiri, kamu akan tahu mana yang kamu tak faham. Bukan mana yang kamu tak faham, tapi kamu yang mana yang kamu tak faham. Okay? So kena buat exercise ni. Okay? Okey doktor. Okay, sekarang kita pergi kepada yang molar mass and density calculation. Contoh kalau soalan tu tanya density ni berapa? Dia tanya macam tu kan? Okay, daripada formula PV equals to nRT ni, okay, kamu boleh terbitkan satu orang kata sebagai density. Sebab kamu faham density ni adalah, density ni apa? Mass over density. Volume, good. Okay. So dekat PV equals to nRT ni, N ni kita kembangkan dia jadi mass bahagi molar mass. Mass bahagi molar mass. Betul? MR ni molar mass Okay? Okay, lepas tu kamu jadikan dia sebagai perkara rumus. Benda ni jadi perkara rumus. So dia akan jadi M bahagi V. V bawa ke bawah kan? Bawa ke sebelah jadi ke bawah kan? Ya. Okay, so M bagi V sama dengan P darab MR, pressure darab molar mass bahagi dengan RT. Ini adalah density rho. Okay? Clear tak dekat dekat screen? Clear. Clear Okay. So yang ni lah formula yang kamu guna pakai. So nasihat saya, kalau kamu dah hafal PV equals to nRT, kalau soalan tanya berkenaan dengan density, kamu boleh terbitkan terus daripada PV equals to nRT. Tak perlu nak hafal banyak formula.
sebab lagi pening. Okay? So untuk elakkan kepeningan tu, lebih baik kamu faham macam mana formula tu diterbitkan. Simple je ni. Kamu faham density tu apa dan kamu terus terbitkan formula. Okay? Boleh? Okey doktor. Boleh. Okay. Boleh doktor. Okay. Okay, dekat sini unit dia density kan? D. Okay. Tapi selalunya saya pakai unit ni. Unit ni adalah unit kita panggil sebagai row. Row. Tapi kamu boleh guna mana-mana. Density, tulis density pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting kamu tahu macam mana kamu dapat density tu daripada PV equals to nRT. Okay? Okey doktor. Okay. Untuk example 1 ni 55 degree Celsius yang ni. Okay? Saya nak nasihatkan awak it's better kalau kamu dapat kumpulkan nilai konstan dalam satu paper. Contoh macam 1 ATM sama dengan 760 mm mercury kan. Dia sama juga 760 torr. Sama juga dengan 101 point berapa tadi kilopascal. Letakkan dalam satu paper. Lepas tu baru kamu akan cepat calculation tu. Okay? Bila kamu nak calculate something, bila nak solvekan soalan, okay? Kamu akan lebih cepat. Okay? Okey doktor. Okay, ada soalan lagi tak? Tak ada okay. Tak ada. Okay, so okay, Dalton's law ni dia melibatkan mixture of gases dalam satu sistem, dalam satu container, dan macam mana kamu nak kira percentage gas tersebut. Okay. So daripada PV equals nRT tu, okay, kamu jadikan dia perkara rumus P sama dengan dia freeze ke? Kenapa saya tak boleh conteng? P sama dengan nRT bahagi V. Okay? So daripada sini, kamu dah tahu daripada Dalton's law, dia dah menyatakan yang total pressure bagi sesuatu sistem adalah jumlah partial pressure for each component. Itu yang dia cakap. Okay? So dekat sini, contoh dalam satu container tu ada gas A, B, C. So kamu akan guna formula ideal gas law, okay, untuk dapatkan untuk dapatkan total pressure bagi sistem tersebut. Okay? So dekat sini pressure exerted by gas A, PA, okay, sama dengan NA darab RT bahagi V. V. Okay. So dalam case ni, cuba kamu bayangkan dalam satu container yang volume dia fix. Okay. Dia punya temperature pun kita anggap fix. Sebab kita tak ada kenakan temperature gas A ni lain, gas B ni lain, tak. Suhu tu tetap sama. Okay. So dekat sini, apa yang sama? Volume, temperature bagi sesuatu sistem. Okay. Jadi, bila kamu dah terbitkan daripada PV equals to nRT ni, okay, kamu dah tahu dia P total, yang ni P total sama dengan partial pressure A plus partial pressure B. Sama dengan kamu masukkan benda ni ke dalam formula dan kamu tahu nilai RT bahagi V ni adalah fix. Tetap. Dia tak mengalami perubahan apa-apa. Yang mengalami perubahan adalah the composition of the gas. Jadi number of mole bagi gas A, gas B main peranan untuk tahu jumlah pressure yang dikenakan dalam sistem tersebut. Okay?
So in this case kamu dah tahu yang kalau NA plus NB dia akan menjadi N total. Okay, N jumlah. Okay, so at the end kamu akan dapat balik P total sama dengan N total darab RT bahagi V. Okay, itu je formula yang dia tunjuk. Okay. Dan untuk mole fraction kamu kena tahu yang kalau kamu nak kira mole maksud saya partial pressure bagi gas A contoh, okey, kamu akan guna pakai rumus yang ni. Okey, partial pressure bagi gas A sama dengan mole fraction. X ni adalah mole fraction. Mole fraction ni adalah contoh macam dalam kes tadi XA. Okey, kes tadi campuran gas A dan gas B. So XA sama dengan NA bahagi NA plus NB. Okey, itu maksud XA. Okey, so P total ni macam yang tadilah kamu boleh dapat daripada rumus yang ni. Okey, okay, so macam soalan example 1 ni dia tanya berkenaan dengan partial pressure kan, okay, dan total pressure. Partial pressure ni maksudnya yang contoh dalam soalan ni dia ada gas nitrogen, dia ada gas CH4 ataupun panggil methane. Okay, gas methane ni gas nitrogen. Okay, so what is the partial pressure? So yang ni dia ada dua jawapan lah, PN2 dengan PCH4. Okay, dia ada dua jawapan. Okay, total pressure ni akan jadi PT sama dengan PN2 plus P ATM. ATM pula, CH4, sorry. Okay, so kamu akan dapat jawapan. Okay. Okay, Doktor. Okay. So yang ni just nak tunjuk eksperimen yang kita guna eksperimen yang kita guna pakai Dalton's law. Itu sahaja. Okay. Okay. So okay, sekarang ni kita pergi kepada lagi sikit masa Okay, deviation from ideal behavior. Okay, yang ni deviation ni kamu tak perlu nak hafal sangat. Okay, kamu nak skip pun saya tak ada masalah. Okay, yang penting kamu fokus kepada calculation yang law tu tadi, yang atas tu. Okay, yang tu paling penting. Okay, untuk yang deviation ni just kamu kena tahu yang sifat gas itu sendiri dia ada jisim. Dia adalah metal So bila kita ada metal, dia akan ada jisim dia tersendiri. Okay, so dia akan memenuhi satu ruang. Okay, bila dia memenuhi satu ruang, walaupun kita tak nampak dengan mata kasar, dia ada kat situ. Contoh kat udara awak, sekeliling awak, dekat keliling awak ada gas oksigen. Kita tak nampak dengan mata kasar, tapi kita tahu dia ada. Okay, jadi sekarang ni maksudnya dia ada volume dia yang tersendiri. So dekat sini, bila kita guna implement PV equals to nRT, sebenarnya dia menunjukkan sifat yang sebaliknya untuk real gas. Real gas, dia tak mencapai kepada konsep ideal gas law. Okay, itu dia punya deviation tu lah. Dia deviate daripada ideal law. Okay, so dia tak akan bersifat ideal. Okay, real gas memang tak bersifat ideal. Okay, so disebabkan oleh dia ada volume yang tersendiri dan space. Okay, dan lagi satu, setiap molekul dalam sesuatu sistem, dia ada attraction to each other. Okay, so dia kita panggil sebagai intermolecular forces. Ada attraction, ada repulsion. So itu memang wujud. Okay, so dalam teori kinetic gas, they said that
there is no interaction between gas. Maksudnya dia akan bersifat elastik. Okay. So bila dia bersifat elastik, so dia kita assume tak ada menghasilkan haba. Okay, tak menghasilkan tenaga yang terbebas menjadi haba. Okay. So sebab tu pentingnya kena ada bila kamu tahu berkenaan dengan real gas ni, kamu akan faham bila ada attraction dia sebenarnya akan melibatkan pelanggaran. Okay, pelanggaran antara molekul gas. Okay. Okay, so this is the reason. So just read it. Okay. Okay, so ada perbezaan antara low pressure dengan high pressure. Okay. Okay, van der Waals equation. Yang ni pun kamu just baca saja. Formula ni tak perlu nak hafal. Okay, tak perlu hafal yang ni. Yang ni pun tak perlu hafal sebab ni adalah correction kepada ideal gas. Okay. The van der Waals equation yang ni. Tapi kamu tak perlu nak guna. Okay. So tak perlu nak hafal. Okay. Yang kamu kena tahu kat sini adalah konsep. Maksudnya real gas dia tak obey ideal gas law. Okay. So bila dalam keadaan ni dia perlu buat correction. Bila buat correction pada formula, so maka terhasillah van der Waals equation. Okay. So bila dia buat correction ke atas formula, dia akan ada satu nilai constant yang baru, iaitu dalam ni, dalam pressure dia akan jadi ada tambahan constant A dan dekat pembetulan untuk volume ada constant B. Okay, so nilai kedua-dua ni, okay, yang ni tak perlu nak hafal. Yang ni tak perlu nak hafal. Just kamu kena tahu yang ada wujudnya van der Waals equation pun dah memadai. Okay? Boleh kelas? Okay, now liquid. Boleh doktor. Okay, liquid ni kamu boleh go through je, kamu boleh baca, tapi make sure kamu tahulah. Okay? Sebab part ni dia banyak membaca lah. Okay? So saya akan skip part liquid. Yang paling penting kamu kena tahu, kalau macam part ni, factors affecting the rate of vaporization, yang ni kamu kena fokus. Okay? Okay? Dia surface area, temperature, macam mana dia boleh affect these two parameters. Itu yang kamu kena tahu. Okay? Yang ni kena tahu. Okay? Okay doktor. Okay, condensation, vapor pressure, semua ni kamu dah tahu dah sebelum ni. So kamu boleh just read it dan tengok pada video. Saya takkan ulang Doktor cikgu dah explain dalam video dia. Okay, so boiling point pun sama. Okay, yang ni boleh baca. So we go for the next one is the solid. Sama juga, properties of the solid. Okay, so kamu kena tahu benda-benda ni. Okay, kalau liquid jadi solid, dia freezing ataupun vapor. Itu yang kamu kena tahu. Okay, sublimation, apa dia, daripada solid jadi gas. Okay, satu case yang di mana sangat orang guna orang sangat sinonim untuk proses sublimation adalah iodine. Okay, iodine ni dia daripada solid. Solid, diorang buat eksperimen. Okay, keadaan solid, dia trap, so lepas tu dia akan nampak gas, macam bentuk gas berwarna ungu. Iodine kan warna biru-biru ungu macam tu kan. Okay, so dekat sini eksperimen ni dia menunjukkan yang solid tu bertukar directly terus jadi gas. Dia tak perlu menjadi apa orang kata, dia tak perlu menjadi liquid dulu baru jadi gas. Okay, ada unsur yang macam tu. Okay, properties berbeza. Okay, so just we go very fast. Okay, so yang ni semua kamu boleh baca, dan if you have any question you can ask me directly. Okay, yang last part ni, okay, saya nak sentuh sikit je. Okay, lepas kita habis. Okay, phase diagram.
phase diagram ni kita ada dua jenis phase diagram, iaitu phase diagram of H2O dan phase diagram CO2. Okey, ini. Okey. Apa perbezaan antara dua ni adalah pada side ni. Kamu tengok pada side BT ni. Okey. Side BT ni kamu tengok kalau CO2 dia menghala ke arah positif. Dia menghala ke liquid. Tapi kalau untuk air, dia menghala menjadi solid. Okay. So this is the problem that they try to study. Okay. Di mana kenapa berlakunya deviation yang macam ni. Okay. Okay. Why these things happen? Because kamu dah faham air kalau dia bertukar menjadi ais, dia sebenarnya lagi dense ataupun less dense daripada air. Antara air dan ais, yang mana lebih tumpat? Air. Air. Good. Okay, good. Okay, disebabkan air lebih tumpat, okay, sebab tu bila dia dalam keadaan solid, okay, dalam keadaan solid, ais tu dia sebenarnya walaupun dia solid, tapi dia ada rongga-rongga udara dalam tu. Sebab tu dia jadi lebih dia jadi kurang tumpat. Okay, reason behind ni hanyalah properties of the water. Okay, H2O tu sendiri. H2O tu dia disebabkan bila perubahan daripada liquid kepada solid, okay, bila dia menjadi ais, dia menjadi kurang tumpat. Okay, bila dia kurang tumpat, so dia akan jadi apa? Any answer? Terapung atas air. Yelah, memanglah terapung kan. Kalau minum air sirap ais ke apa kan, memang ais tu akan terapung dekat atas air. Okay? Okay, so itu yang saya nak tekankan dekat sini dan itu yang paling penting untuk kamu study. Okay? Dan selain daripada tu, kamu kena faham juga apa T ni, apa C. Okay? What is T, what is C? This one is very important. Okay, so you can have a look at this slide. Okay, what is point T, what is point C? Okay. Ada apa-apa soalan tak berkenaan dengan ni? Any question? No. No, okay, tak apa.